Datuk, apa kata kalau UMNO bergabung dengan PKR? Apa pandangan Datuk? Kalau bergabung dengan PKR, maka bolehlah bergabung dengan DAP. Saya dah banyak kali kata, kita tak ada apa masalah untuk bergabung demi kepentingan Melayu. Tapi kita tengoklah sekarang, kita tumbangkan kerajaan PS kerana ada DAP dalam, maka wujudkan kerajaan Melayu. Tiba keluar berita sensasi, projek air di Langkawi 550 juta, ada melibatkan satu syarikat Dalil Work, orang yang mengutus surat nama Lim Chee Meng. Lepas tu syarikat tu pula ada kaitan dengan mak Menteri Kewangan dan anak Perdana Menteri. Jadi macam mana? Itu sebab saya kata memilih UMNO, menukar parti lain, PBBM ke apa ke, hanya menukar baju, badan tetap penyamun lah. Itu saya nak cakap tu serang lah. Ya. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Kemana UMNO ni? Nak puaskan nafsu saja ke, atau nak kata budak-budak sekarang hanya nak keluarkan air ke? Jadi UMNO bukan tempat untuk nak keluarkan air. Datuk, apa pendapat Datuk kalau UMNO dan PBM bersama tanpa PAS? Tak boleh. UMNO dengan PBBM tak boleh bersama. Sama ada UMNO bubar masuk PBM atau PBM bubar masuk UMNO, itu saja jalan. Orang Melayu mesti bersatu di antara nasionalis dan juga fundamentalis. PAS ni. Tapi PAS ni pemimpin dia saja yang terhege-hege dengan kerajaan Muhyiddin. Rakyat, pengikut-pengikut partinya di bawah menolak cara kepimpinannya itu. Jadi kita kena lebihkan dulu pandangan ahli-ahli PAS di akar rumbi daripada pandangan pemimpin mereka. Jadi pemimpin-pemimpin mereka dah sedap dengan ada bodyguard, dengan ada pejabat mewah, boleh pergi sana sini, dan sebagainya. Tapi ahli PAS di bawah menolak mereka. Dari itu UMNO dan PAS ni dari segi grassroots akar umbi jangan berpecah. Kalau kita nak bergaduh, kita bergaduh dengan pemimpin PAS, tapi jangan dengan ahli dia. Begitu juga PAS, kamu nak bergaduh dengan pemimpin UMNO, kamu teruskan. Tetapi ahli-ahli PAS dengan ahli-ahli UMNO mesti bersama bekerja sama untuk menghadapi pilihan raya dia. Kerana musuh kita jelas, akan ditentukan waktu pilihan raya. Faham? Benar juga ya. Muhammad tanya saya, Datuk, siapa yang layak jadi Presiden UMNO ganti Zahid? Kalau tanya sekarang ni, semua tu order lama. Saya kadang-kadang rasa boleh dia ni. Tapi dia ni saya tak dapat lagi inspirasi dia. Tak dapat lagi hala tuju dia, idea dia, apa dia. Hanya tengok daripada YouTube, tengok daripada jauh. Iaitu KJ. Tapi dia ni tak berapa rapat dengan saya. Entahlah pun sama ada dia tak suka saya, tidak. Tetapi pada saya, kalau kita tengok muka-muka yang jadi menteri sekarang ni, KJ ni belumlah luka teruk lagi. Tidaklah seteruk luka-luka macam Syamuddin Hussein tu kan, yang luka teruk. Jadi saya rasa kalau nakkan order baru, perubahan dalam parti, KJ adalah yang terbaik sebagai pilihan yang penting untuk menggantikan Zahid. Bukan Mak Hassan. Banyak orang kata Mak Hassan ni bagus, kamu dengar dia cakap lah, cuba kamu berkawan dengan dia. Saya selalu beritahu dengan orang yang apa? Yang kempen untuk saya lah. Dia ada
Dia kata, Mak Hassan bagus tu, kita bawa dia. Kamu ada berbual dengan Mak Hassan, saya kata. Cuba kamu berkawan dengan Mak Hassan, kamu beri pandangan one to one dengan dia, kemudian kamu dengar apa dia cakap. Ya? Lagipun Mak Hassan ni pemimpin yang luka. Dia sebagai Menteri Besar kalah di Negeri Sembilan. Kemudian itu sekarang ni Negeri Sembilan ni boleh jadi macam Johor, boleh jadi macam Melaka, boleh jadi macam Perak. UMNO boleh ambil alih jadi kerajaan, tapi dia tak lakukan sebab dia nak jadi Menteri Besar. Tapi kabarnya istana tak berapa minat dia ini untuk jadi Menteri Besar. Kerana itu dia tak jalankan operasi untuk pusingkan ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan itu untuk tinggalkan parti asalnya supaya kerajaan PKR di Negeri Sembilan itu tumbang. Sombong amat. Jadi kalaulah saya rasalah langkah yang ada sekarang ruang pada Mak Hassan ni, kalau dia bercadang nak jadi orang nombor 1 dalam UMNO, dia lakukan manuver di Negeri Sembilan itu dan tunjukkan orang lain jadi Menteri Besar. Baru kita sokong dia. Tapi kalau tak ada semua tu, pejadah yang nak bagi kan. Okay? Datuk di zaman siapa jadi presiden prestasi UMNO paling terbaik? Apa pun you kata, dua zaman ini prestasi UMNO terbaik. Zaman Tun Razak, zaman Dr. Mahathir. Zaman Dr. Mahathir belum ada lagi rekod kita hilang two-third majority. Tun Razak walaupun sekali tahun 74 dia telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk menyatukan parti-parti yang berperang masa itu. Muhammad Fazil tu, Datuk, apa pandangan Datuk tentang MB Kedah sekarang ni? MB Kedah ni Sanusi ni baik orangnya. Kalau datang Kuala Lumpur, dia tak sembang dengan penyokong atau orang nak jumpa dia di coffee house. Kedai mamak ya, kat sebelah PWTC tu. Saya 2 kali jumpa dan berbual dengan dia. Pada saya, kenyataan-kenyataan dia ialah kenyataan orang kampung. Yang sesuai untuk orang kampung, tak sesuai untuk orang cerdik pandai. Jadi tu ialah pada komen saya. Dia pun baru bagi ruang dulu untuk membetulkan keadaan. Jadi kita tengok dulu. Hanya saya ada tegur dia masalah Re-Earth yang terjumpa di Kedah tu. Kerana itu soal security. Mineral apa tu yang jumpa di Kedah tu ada hubung kait dengan soal keselamatan membuat nuklear. Jadi tak payahlah kita wawarkan, kita diam dulu. Kemudian tu dalam senyap kita buatlah sesuatu yang baik untuk rakyat. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. UMNO 3 juta. Ahli UMNO Bandar Tun Razak 17,000. Yang boleh mengundi 12,000. Yang pergi mengundi 6,000 ya. Ini kerja saya. Saya boleh cakap. Ahli UMNO 3 juta. Turun ke bahagian Bandar Tun Razak, ahli UMNO 17,000. Waktu yang boleh mengundi 12,000 lebih. Yang pergi mengundi 6 ke 7,000. Yang 6,000 entah mana pergi, kita pun tak tahu. Jadi waktu saya buat exercise pengundi luar bagi parlimen, bagi kawasan PDM saya, Seri Labuan saya rasa 10 orang ikut. Tapi pengundi luar dia, kalau tengok rekod tu dekat nak 200 lebih. Bila kita urus surat, yang reply balik 6 orang ya. Ke 7 orang macam itulah, tak dah lupa. Jadi kalau kata UMNO ni besar, pembohong lah. Mana UMNO ni besar? Saya ni bekas sebahagian. 17,000 ahli UMNO. Waktu persidangan UMNO Cawangan, saya kumpulkan semua cawangan yang bersidang. Kehadiran 2,300, 2,600. Kalau ada tahun pemilihan dia naik sikit, 2,900. Kalau saudara Jalani, Harun nak tengok fakta dia, mari saya tunjukkan.
Saya berkongsi pendapat dengan Datuk. KJ terbaik. Ya, KJ boleh masukkan dalam senarai Prime Minister material. Walaupun saya dengan KJ memang tak pernah berjumpa. Dululah zaman bapa mentua dia jadi Perdana Menteri tu, waktu dia Exco Pemuda, adalah jumpa. Tapi untuk bersembang, bertukar pandangan tak ada. Tapi daripada jarak jauh, rada jauh saya, dia memang Prime Minister material. Datuk, apa kata kalau UMNO bergabung dengan PKR? Apa pandangan Datuk? Kalau bergabung dengan PKR, maka bolehlah bergabung dengan DAP. Saya dah banyak kali kata, kita tak ada apa masalah untuk bergabung demi kepentingan Melayu. Tapi kita tengoklah sekarang, kita tumbangkan kerajaan PS kerana ada DAP dalam, maka wujudkan kerajaan Melayu. Tiba keluar berita sensasi, projek air di Langkawi 550 juta, ada melibatkan satu syarikat Dalil Work, orang yang mengutus surat nama Lim Chee Meng. Lepas tu syarikat tu pula ada kaitan dengan mak Menteri Kewangan dan anak Perdana Menteri. Jadi macam mana? Itu sebab saya kata memilih UMNO, menukar parti lain, PBBM ke apa ke, hanya menukar baju, badan tetap penyamun lah. Itu saya nak cakap tu serang lah. Mantap. Okay. Harap Datuk bersama Tun untuk cipta gabungan yang bersih untuk negara. Saya tetap menghormati Tun Dr. Mahathir. Marah-marah juga. Jumpa depan saya tetap cium tangan dia. Marah orang tua, marahlah. Saya pun orang tua, marah anak muda. Jadi kalau kena marah pun okey. Pada saya Dr. Mahathir itu tidak ada gantinya bagi negara. Soal politik, saya mesti melawan dia. Kalau dia melawan UMNO, itu saja. Lain tak ada, dia tu tak ada. Muhammad Sabki, dia tak ada masalah dengan Tuan Mak Hassan. Itu baguslah, tak ada masalah. Jangan buat masalah. Saya pun tak ada masalah. Kalau saya ditanya soal pendapat, saya memberikan point of view saya berdasarkan kepada pengenangan saya. Saya pun tak ada masalah. Jumpa tegur, cakap. Kan? Jadi kalau yang masalah tu, kalau dia kacau bini saya ke, nak mengurat anak saya, itu semua tak ada. Jadi saya pun tak ada masalah dengan Mak Hassan. Saya menjawabnya berdasarkan kepada orang bertanya. Saya kena beri pandangan. Datuk, apa kena dengan Anwar Musa sekarang? Saya pun tak tahu nak jawab lah. Saya kadang-kadang tengok point of view dia, okey lah kot. UMNO selalu tunduk. Adakah UMNO sekarang hilang taring? Bukan hilang taring, taringnya dipegang orang. Faham tak Sulung? Saya jawab. Kenapa UMNO selalu tunduk? Adakah UMNO sekarang hilang taring? Taring tak hilang, taringnya dipegang orang. Itu sajalah. Tapi aku rasa akar umbi UMNO banyak senang dengan Tok Mat. Baguslah. Kalau senang, suruh lawan presiden lah apa lagi. Nak menjadi Perdana Menteri, mesti jadi presiden. Soal Suria, cadangkan tanding presiden. Kita tengok keputusan dia. UMNO bergabung dengan macam baru ni lah. Ada orang tanya, saya kata dengan orang, UMNO boleh tolak belanjawan itu, berpihak kepada PH dan Gabungan Pembangkang 108. Tapi apa faedah dia? Kalau UMNO menyokong belanjawan ini dengan tidak menyokong, kita kena tengok faedah. Kalau menyokong, ada lagi ruang untuk berbincang. Kalau menolaknya, bagi kepada PH, UMNO bukan jadi Perdana Menteri. Orang lain jadi Perdana Menteri. Jadi, ke mana UMNO ni? Nak puaskan nafsu sahaja ke? Atau nak kata budak-budak sekarang hanya nak keluarkan air ke? Jadi, UMNO bukan tempat untuk nak keluarkan air. Pada kita berdapat, UMNO ni ada dia punya kingmaker dia. Tak perlu tolak belanjawan ini, kerajaan Muhyiddin ni runtuh. Satu masa, jika tak tepat, tak sesuai, UMNO tarik diri saja daripada kerajaan PN ni. Apa yang masalah? Runtuhlah kerajaan ni. Jadi kenapa kita nak melawan bajet yang kita kena berperang dengan dua?
Perang dengan Perikatan Nasional, perang dengan PS. PS, kalau kita tidak berpihak pada dia, waktu berlaku pilihan raya, dia mesti balun UMNO. Begitu juga PN. Jadi UMNO ni nak lawan dua. Kerana formula ini saya dapat daripada Soekarno. Ibrahim Kamal atau Ibrahim Yaakob ataupun Iskandar Kamil, Ibrahim Yaakob tu lari ke Indonesia, bertukar nama kepada Iskandar Kamil. Dia tanya dengan Soekarno. Dia kata, Pak Presiden, kenapakah waktu 2017 baru beberapa minggu kita jumpa di Taipei, Pak Presiden mengisytiharkan Indonesia merdeka. Kenapa tidak masukkan Melaya sekali? Masa itu belum ada Persekutuan Tanah Melayu. Melaya sekali. Soekarno tunduk ke bawah, tarik nafas, kerana Soekarno bercakap begini, kami sudah melawan Belanda 200 tahun. Jika kami mengisytiharkan Melaya sebahagian Indonesia, kami kena bergaduh 200 tahun lagi dengan British. Jadi moral of story-nya, kita dah lawan PKR ni 20 tahun. Jadi kalau kita berpihak pada PKR, kita kena bergaduh pula dengan PBM, khasnya PAS. Berapa tahun lagi? 30 tahun lagi. Sejak tahun 78. 43 tahun. Jadi sampai bila UMNO nak selesai? Jadi langkah UMNO sekarang betul lah tu. Duduk dulu dalam kajian ni. Kerana kita ada. Saya nak cakap ace-nya tu ada kat kita. Ya. Saudara Muhammad Sabri Syafi'i, siapa kata UMNO tak minat di Kelantan? Kita dah keluarkan surat amaran dah. Kalau PAH tak nak, kita akan lawan semua negeri. Tapi orang Kelantan ni masalah. Dia asal PAH ni Islam. Melawan PAH ni tak masuk syurga. Jadi susah lah. UMNO ni kafir. Masakan. Jadi mentaliti yang demikian masih ada lagi 60% di Kelantan tu. Jadi kita bagi kurang-kurang lagi lah. Dulu 90, sekarang dia dah tinggal 40. Kita perlukan 20% lagi untuk mengkurangkan mindset orang Kelantan. Itu sebab orang Kelantan tak peduli air coklat ke, jalan raya tak ada ke. Yang penting akhirat juga masuk syurga. Itu sajalah tuan-tuan. Kita bincang balik malam ni. Ini saya nak ulangkan sikit masalah ketuperangan tu. Saya nak cakap, saya bukan berhajat nak kritik kerana saya tak dapat apa-apa. Tak ada. Saya nak jaga parti saya. Saya berkorban, berjuang untuk parti saya UMNO. Dan saya Ketua Cawangan, saya jaga cawangan Sisir Labuan. Saya bukan cawangan hantu. Bukan tahu jawatan Ketua Cawangan belagak, tak ada. Saya buat kerja. Datanglah melawat ke cawangan saya Sisir Labuan. Sebelah pagi kita ada gerai kat sana. Kami selalu berhimpun di situ. Pagi-pagi minum. Jadi datang. Dan lain saya tak nak cakap lagi lah. Sekianlah saya dapat berbual dengan anda semua. InsyaAllah malam ini saya akan live. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe